derived quantity. Okay, so basic quantity ni actually awak dah belajar daripada sekolah lagi lah. Okay, which is basic quantity is a quantity which cannot be derived from any physical quantities. Alright, tapi kalau derived quantity, quantity terbitan is defined as a quantity which can be derived and can be expressed in term of base quantity. Alright, itu adalah definition untuk basic quantity and derived quantity. Okay, so example untuk basic quantity ada 7. Okay, after this kita akan lihatlah table ini. Ini adalah contoh untuk basic quantity. Okay, contoh untuk derived quantity, for example adalah velocity. Okay, so velocity is a derived quantity which is the definition for velocity is the rate of change of displacement. Okay, delta S over delta T. Okay, so delta S is displacement. So kita lihatlah dari segi basic quantity-nya dia adalah length. Alright, masa basic quantity. Okay, so kat sini dia adalah combination of basic quantity. Alright, so kita dapatlah derived quantity ataupun quantity terbitan. Alright, so next kita lihat kepada subtopik yang pertama, dimension of physical quantities. Okay, apa itu dimension? Okay, dimension is defined as a technique or method, okay, which the physical quantity can be expressed in terms of combination of basic quantities. Okay, for example tadi saya dah tunjuk lah, which is contohnya adalah velocity lah. Okay, it can be written as a physical quantity with the bracket ataupun bracket with the symbol. Okay, so dekat sini make sure jangan lupa write the bracket ni. Okay, maksudnya bila kita write the bracket means that kita sedang menggunakan teknik dimension. Okay, dimensional analysis lah, kita kena sedang buat dimensional analysis. Alright, so kita lihat dimension of basic quantity. Okay, basic quantity selalunya which is yang kita selalu familiar ada 5 lah. Okay, ada 5. Okay, ini tambahan lagi 2, amount of substance and luminous intensity. Alright, so dimension of basic quantity, for example mass. Okay, kita write mass, M-A-S-S. Okay, as a physical quantity. Okay, and then jangan lupa write the bracket. Okay, yang ni selalu student suka abaikan bracket ni. So salah lah sebab kita sedang buat dimensional analysis. So must write the bracket. Okay, okay, this one is the symbol. Okay, symbol for what? This one is a symbol for dimension. Okay, symbol for dimension. Okay, which is symbol dimension untuk mass, jisim adalah capital M. Okay, symbol dimension for length is a capital L and symbol dimension for time is capital T. Okay, selalunya bila kita buat dimensional analysis, selalunya lah memang kita guna yang 3 ni je. Okay, kalau siapa yang dah go through pada tutorial, selalunya masalah kita just guna MLT. Jarang kita nak jumpa yang I, theta, capital N and capital J. Alright, selalunya memang kita use MLT ini. Okay, so how to remember the symbol dimension for mass, jisim, for length, for time? Okay, just lihat kepada dia punya initial dia ni. Okay, huruf depan. Okay, untuk mass, jisim, kita ada capital M. So symbol dimension dia M besar. Okay, length, capital L. So that's why kita ada symbol dimension capital L. Okay, time, huruf T. Alright. So kita ada capital T. Ini adalah symbol dimension. Okay, bila kita dah buat dimensional analysis. Alright, ini adalah SI unit. Okay, SI unit. SI unit for mass. Okay, untuk jisim SI unitnya adalah kilogram. SI unit untuk length adalah meter. SI unit untuk time adalah second. Okay, so this one adalah simbol untuk SI unit lah. kg for kilogram, meter for meter and S for second. Alright. And then untuk yang di bawah-bawah ini just untuk kita punya pengetahuan lah, electric current, I, temperature, capital T and so on lah. Okay, simbol dia theta and so on. Okay, yang ini kita jarang guna. Selalunya memang kita guna MLT. Alright. Okay, itu sahaja untuk bahagian dimension. So nanti bila buat soalan tutorial berkaitan dengan dimensional analysis, just refer yang 3 ni je. Okay, selalunya memang kita use this one sahaja. Okay, jarang yang kat bawah ni. Memang selalu soalan keluar yang atas ni lah. Okay, alright. So next one,
Kita proceed kepada subtopik yang kedua, scalars and vector. Alright. So learning outcome 1.2a, define what is a scalar and what is a vector. Alright. So scalar quantity is defined as a quantity with magnitude only. Okay, tapi kalau vector quantity dia adalah quantity yang ada kedua-duanya sekali, magnitude and direction. Okay, example lah kalau kita lihat dari segi statement di sini. Okay, untuk scalar quantity, a car move for 30 km far. So kita just ada magnitude saja. Okay, kereta bergerak sejauh 30 km. Okay, tapi kalau vector quantity, dari segi statementnya disebut a car move for 30 km far to the north. Alright, so to the north ni nak cerita tentang adanya direction. Okay, direction dia pergi ke mana? Ke utara, ke selatan, ke barat and so on. Okay, 30 km ni nak bagi tahu tentang dia punya magnitude. Okay, so boleh kita bezakan lah mana kuantiti yang scalar, mana is a vector quantity. Alright, this one adalah example lah. Another example for physical quantity, kita ada distance, speed, mass, time, temperature and banyak lagi. Alright, ini adalah example untuk vector quantity, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, electric field, magnetic field and banyak lagi contoh lain. Alright. Okay, so nanti kita akan jumpa lah dalam next topic lah. Okay, kita akan jumpa work, kita akan jumpa energy, kita akan jumpa equation pressure. Alright. Kalau macam ni electric field, magnetic field, yang ni kita akan jumpa dalam semester kedua. Okay, itu contoh-contoh lain lah. Okay, apakah operasi matematik yang melibatkan scalar quantity and vector quantity? So untuk scalar quantity, ianya hanya melibatkan ordinary algebra. Alright, but for vector quantity, dia melibatkan vector algebra. Okay, so nanti awak akan belajar tentang resolving vector. Alright, so resolving vector, awak akan belajar during tutorial class. Okay. So nanti boleh tanya pensyarah tutorial. Okay. So next one, kita lihat pada learning outcome seterusnya. Learning outcome 1.2c, illustrate unit vectors I, J, K in Cartesian coordinate. Okay, so sometimes dia bagi kita dalam bentuk koordinat lah. Okay, so unit vector is a vector with a magnitude of 1, no units and is parallel to the coordinate axis. Okay, kenapa kita guna unit vector? So unit vector is used for pointing and showing direction. The unit vector notation is I, J and K. Unit vector is a dimensionless. Okay, so sometimes vector can be written in terms of unit vector. Okay, so resultant is equal to RXI plus RYJ plus RZK. Okay, a unit vector is used to denote the direction of a given vector lah. For example, kita ada vector in 2 dimension, kita ada vector in 3 dimension. Okay, so kalau kita lihat dari segi dari titik origin kepada point P. Okay, sebentar wait a minute. Admit. Sekejap ya. Saya rasa saya dah tekan auto admit tadi. Okay. Okay. So sepatutnya dah auto admit lah. Alright, so patah balik. Okay, so should be semua dah masuk kot. Siang ke mana Okay, so kita proceed. Okay, vector in 2 dimension, for example daripada origin pada point P. So point P ni dia punya koordinat adalah 3, 4. Okay, so 3 ni untuk koordinat pada x axis, 4 ni pada y axis lah. So kita can write vector in term of unit vector as 3i plus 4j. Okay, ini kalau melibatkan 2 dimension. Kalau melibatkan 3 dimension daripada origin kepada point P, so koordinat yang diberikan adalah 2, 3, 5. Okay, so 2 ni x axis punya, y, 3 z, untuk 5 untuk z lah. So kita ada 2i plus 3j plus 5k. Okay, so kita ada vector in 2 dimension and vector in 3 dimension. Okay, ni example. Alright. Okay, the last subtopic untuk topik yang pertama, learning outcome 1.2d, state the physical meaning of dot product and cross product. Okay, so kalau lihat kat sini saya nak highlight, kita nak state the physical meaning.
Okay, apa maksud untuk scalar product ataupun dot product, apa itu cross ataupun vector product. Okay, so kita lihat dahulu untuk dot product or scalar product. Okay, boleh salin lah kalau buku awak tak ada lagi kosong-kosong kan. Okay, the dot product can be defined as A dot B is equal to AB cos theta. Okay, the dot product can be defined as A dot B sama dengan AB cos theta. Okay, A ni adalah magnitude of vector A, B is a magnitude of vector B, theta is an angle between vector A and vector B lah. Okay, the dot product is a scalar quantity. Okay, vector A and vector B must be parallel to each other. Okay, kalau dia tak parallel to each other, kita kena resolve salah satu untuk jadikan mereka parallel juga dengan satu sama lain. Okay, so untuk topik yang pertama, kalau kita highlight kat sini just state. So means that awak kena tahulah state. Dot product apa dia? So A dot B sama dengan A B cos theta. And then kena tahulah dot product adalah scalar quantity. Alright, ini for example lah macam mana nak jadikan vector A and vector B must parallel to each other. Alright. Okay, so the magnitude of the vector, so kita calculate. Okay, sebab kita kata tadi dot product is a scalar quantity. So scalar quantity ianya hanya akan ada magnitude only. Alright, so magnitude of the vector is given by A dot B sama dengan A B cos theta times B, ataupun A dot B sama dengan A darab dengan B cos theta. Okay, so maksudnya kita use this equation untuk dapatkan the value of the magnitude lah. Okay, the magnitude of the vector. Magnitude ni dia mesti adalah nilai. Okay, nak dapatkan nilai vector itu, magnitude dia, kita use this equation. Okay, so example untuk scalar product adalah work done. Okay, contohnya work done. Okay, so work done ni awak akan belajar dalam chapter 5. Alright, so means that kita akan apply this equation dalam chapter 5. Okay, so nanti chapter 5 kita akan jumpa balik untuk kita applykan this equation. Untuk chapter 1, just kena tahu state saja. Okay, state what is a dot product or what is a cross product. Okay, ini adalah bahagian untuk dot product. Right? Okay, so now kita proceed kepada bahagian cross product ataupun vector product. Okay, so state the physical meaning. The cross product can be defined as this one lah, A cross B sama dengan C. Okay, so C ni adalah apa? C ni adalah new vector yang akan terhasil. Alright, okay, so A cross B is equal to vector C. Okay, cross product is a vector quantity. So bila kata vector quantity means that mesti ada, okay, mesti ada magnitude, mesti ada direction. Okay, so how to calculate the magnitude? Okay, the magnitude is given by this equation. Alright, A cross B sama dengan vector C which is equal to A B sin theta. Okay, so kita akan use this equation A B sin theta. Okay, A itu magnitude of vector A, B magnitude of vector B, theta adalah angle between vector A and vector B. Okay, ini untuk calculate dia punya magnitude. Alright, tapi disebabkan cross product is a vector quantity, so dia ada direction sekali. Alright, so direction, macam mana nak cari direction? So nak cari direction, kita akan guna corkscrew method or right hand grip rule. Okay, so kita akan guna corkscrew method atau right hand grip rule. Okay, so untuk direction ni, right hand grip rule ni, okay, awak akan jumpa lebih detail dalam topik ke-8. Okay, dalam chapter 8. Okay, chapter 8 bahagian talk. Okay, chapter 8 bahagian talk lah. Okay, sebab kita akan apply equation. And then nanti dalam semester 2 lagi banyaklah kita akan guna right hand grip rule ni. Okay, so untuk beginning chapter 1, just pengenalan saja, kita nak lihat dari segi dia punya definition. Okay, kita nak state saja. State meaning, apa itu meaning untuk dot product and vector product. Okay, so kita akan apply equation which is dalam chapter 8. Okay, kita akan jumpa talk. Okay, kita akan jumpa talk which is talk sama dengan apa? Talk adalah sama dengan R cross F. Okay, so equation RF sin theta ni equation dia.
Alright, and then kita akan guna guna tangan. Okay, ada lagi tak boleh masuk ya? Sian je, kejap ya. Tahu tu admit, saya rasa saya dah admit dah tadi. Okay. 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 So itu sahajalah untuk topik yang pertama, chapter 1. Sangat sedikit sebenarnya yang nak diceritakan di dalam kuliah. Okay. So nanti kita akan apply equation ni untuk dot product dengan scalar product. Kalau bahagian dot product chapter 5, untuk cross product dalam chapter 8. Okay, sekarang kita just ambil dari segi definition saja, state the physical meaning. So state the physical meaning yang atas ni. A dot B sama dengan A B cos theta. Okay, and A cross B sama dengan vector C which is equal to A B sin theta. So kena tahu dia punya physical meaning saja. Yang lain-lain tak perlu lagi lah, tak penting lagi lah. Okay, kita akan apply nanti kemudian. Alright, so that's all untuk chapter 1. Any question? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Kalau semua senyap, saya consider semua orang okey. Ada. Okay, so dia simple je untuk kuliah. Kita just explain lah dari segi definition Alright, tak apa. Itu untuk chapter 1. So sekarang saya akan proceed dengan chapter 2. Alright, proceed dengan chapter 2. Okay, after this saya akan bagi sedikit ni lah. Okay, so saya suruh awak prepare kan chapter 2 juga, betul tak? Betul. Okay, so kita akan lihat chapter 2 sekarang, right? Okay, chapter 2. Okay, nampak tak apa yang saya sedang paparkan di sini? Nampak madam. Okay, so chapter 2 ni dia ada 3 subtopik. Okay, kita try tengoklah untuk subtopik yang pertama dengan explanation untuk subtopik the graph lah. Okay, so first kali linear motion, learning outcome 2.1a, define. So semua kita tahu define lah. Okay, define ni dia akan keluar dari segi objective question. So kita ada ujian penilaian sumatif. Okay, so define instantaneous velocity, average velocity and uniform velocity, instantaneous acceleration, average acceleration and uniform acceleration. Alright, so kita lihat dahulu apa itu instantaneous velocity. Okay, instantaneous velocity is defined as the rate of change of displacement at particular time. Okay, at particular time ni means that pada waktu-waktu tertentu. Okay, velocity pada waktu itu. So itu adalah instantaneous velocity. Okay, dari segi equation ini dari segi define. Okay, dari segi equation V instantaneous sama dengan ds per dt. Okay, ds per dt. Okay, means that ds per dt ni daripada gradient of the graph. Okay, kalau diberi graph, kita cari daripada graph lah. Okay, itu adalah instantaneous velocity. Okay, next kita lihat kepada average velocity. Apa itu average velocity? Average velocity is the rate of change of displacement. Okay, atau dari segi equation, V average adalah sama dengan delta S over delta T. So delta S adalah apa? S final tolak S initial. Okay, delta T adalah T final tolak T initial. Okay, itu adalah average velocity. Okay, and then kita lihat kepada uniform velocity. So uniform velocity is a constant velocity. Okay, which is velocity which is not changing with time. Either in magnitude or in direction lah. Okay, maksudnya dia constant value, not changing with time, sama ada dari segi magnitude ataupun dari segi direction. Okay, so itu perbezaan antara instantaneous velocity, average velocity and uniform velocity. Okay, kalau acceleration sama juga, kita ada instantaneous acceleration,
average acceleration dan uniform acceleration. Okay, so instantaneous acceleration is the rate of change of velocity, okay, at particular time. So sama macam tadi lah, pada waktu-waktu tertentu, pada waktu itu. Alright, so A instantaneous sama dengan dv per dt dari segi equation. Okay, untuk average acceleration, dia adalah the rate of change of velocity. Okay, the rate of change of velocity. Okay, ataupun dari segi equation, delta V sama dengan V final tolak V initial bahagi dengan T final tolak T initial. Okay, ni change this one untuk average acceleration lah. Okay, delta V ni change in velocity, delta T change in time. And then the last one kita ada uniform acceleration. Uniform acceleration occur when the magnitude of velocity changes at a constant rate. Okay, so ini adalah definition. Definition bagi instantaneous velocity, average velocity and uniform velocity, instantaneous acceleration, average acceleration and uniform acceleration. Okay, kenapa kena tahu and then kena lihat dari segi equation? Okay, sebab sometimes soalan dia minta, okay, dia tanya calculate average velocity. So awak kena fikir nak guna equation mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Macam tu lah. So kena faham dari segi soalan. Nak faham dari segi soalan, nak calculate dia. So kita kena tahu dari segi definition. Okay, definition dia dulu. Alright. Okay, so itu penerangan dah dari segi definition. Apakah maksud-maksud dia. Okay, so semua orang dah submit equation? Equation yang kosong-kosong dekat awak punya buku, dekat awak punya kertas tu. Dah, madam. Dah, okay. So next kita proceed kepada part yang paling best. Okay. Discuss the physical meaning of displacement against time. Okay, kita ada graph S against T. Kita ada graph V against T dan kita ada graph A against T. So kita ada 3 graph. Okay. So inilah untuk chapter 2 yang saya rasa memerlukan banyak tenaga untuk menceritalah. Okay, nanti kita akan lihat pula projectile motion, free fall and so on. Okay, so sebelum kita lihat pada projectile motion, free fall and so on, kita kena lihat dahulu dari segi graf. Okay, soalan ni ada soalan-soalan yang famous lah selalu keluar kan. Okay, so kalau lihat dekat sini, the graph below represent the motion of an object along a straight line with a constant acceleration. Okay, dia bergerak along a straight line with a constant acceleration. Okay, so first kali saya nak cerita dia punya teori dahulu. Okay, dia punya teori which is kita ada 3 graf yang berbeza. Okay, yang pertama tadi kita ada graf S against T, V against T and A against T. Ada yang bertanya soalan ke tadi? Boleh saya nak tengok yang tadi. Yang tadi yang mana? Yang sebelum ni ke? Atas ni? Oh, tak dapat salin lagi Kalau saya terlalu laju bagi tahu rasa cakap laju juga ni. Dah sudah ke? Dah siap. Dah siap. Okey, terima kasih. Okey, tak apa kalau awak tertinggal, lepas ni nanti after kita punya kuliah habis, saya akan bagi dia punya recording apa yang kita sedang buat sekarang lah. Nanti boleh tengok balik tau. Okey? Alright. Ada lagi baru masuk ni. Saya tak admit ke? Tak masuk kan? Takut pula. Saya rasa saya dah tekan auto dah. Okey. So kita proceed. Okay, so kita patah balik kepada graf lah. Okay, kita ada 3 graf yang berbeza. Okay, saya ulang balik, kita ada 3 graf yang berbeza. S against T, V against T and A against T graf. Okay, so saya nak cerita dari segi konsep dahulu. Okay, dari segi konsep dahulu. Okay, kalau kita diberi graf S, okay, ini masa against T. Okay, graf S against T. Maklumat yang awak kena tahu adalah gradient of the graph
is equal to velocity. Okay, diberi graf S against T, information yang kita boleh dapat adalah velocity. Okay, yang ni clear tak semua? Ya. Clear, okay? Kalau soalan bagi graf S against T, maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini, kedapatan daripada graf ini adalah gradient dia sama dengan velocity. Okay? So bila kita dah dapat velocity, kita calculate nilai velocity daripada gradient dia tadi, means that kita boleh pergi kepada graf seterusnya. Okay? Contoh soalan dia bagi satu graf je, dia bagi graf S against T. Okay, tapi daripada graf S against T, kita boleh buat, okay, kita boleh buat graf V against T pula. Okay, kenapa kita boleh lukis graf V against T? Sebab daripada graf S against T, the gradient of the graph is equal to velocity. So kita dapat information about the velocity. So means that kita boleh sketch graf V lawan T. Okay, so yang tu clear tak? Dia berhubung kait antara S, V dan A. So that's why saya cerita satu-satu. Okay, so yang ni dah nampak Boleh? Okay, next. Daripada graf V against T pula, okay, daripada graf V against T, maklumat apa yang kita boleh dapat? So kita ada dua information here. Okay, kita ada two information. Right? So saya highlight lah, nanti boleh conteng lah kat tepi-tepi tu. Okay, daripada graf V against T, okay, information yang kita dapat, gradient daripada graf V against T is equal to acceleration. Okay, kecerunan daripada graf ini akan dapat nilai A. Okay, and then area under the graph means that the shaded area. Okay, the shaded area here is equal to displacement. Okay, so maksudnya daripada graf V against T ada dua information yang kita boleh dapat. Okay, ini adalah teorinya. Okay, kenapa macam tu? Sebab dari segi equation pun kita tahu kan acceleration, kalau dari segi average acceleration sama dengan delta V over delta T. So delta V over delta T ni actually daripada gradient of the graph lah. So that's why dapat acceleration lah. Macam tu lah. Sama juga yang tadi Okay, so tu teori. Graph S against T, gradient dia sama dengan velocity. Daripada nilai velocity yang kita dapat, kita boleh lukis graf V against T pula. Daripada graf V against T, okay, kita dah lukis. Apa yang kita boleh dapat, gradient dia adalah sama dengan acceleration. So means that kita boleh lukis pula graf A lawan T. Okay, kita boleh lukis graf A lawan T pula. Okay, mana dapat graf A lawan T ni? Sebab kita dah kira acceleration ke atas ni. Daripada gradient of graf V lawan T lah gradient. Tak apa, nanti saya akan ajar lah macam mana nak tengok gradient. Alright? Okay, so itu teori. Okay, so saya nak tanya, yang setakat ini, teori ni boleh accept dan terima tak? Which is boleh hadam tak sekarang? Boleh, madam. Boleh. Boleh Boleh. Boleh, okay, thank you. Maksudnya, dia bagi satu graf je, graf S against T. Tapi daripada graf S against T, kita boleh lukis graf V against T. Daripada graf V against T, kita boleh pula lukis graf A against T. Okay, even kalau soalan tak suruh kita lukis, tapi kita boleh calculate nilai V, kita boleh calculate nilai A. So tiga ni, dia bersangkut rapat antara satu sama lain. Okay, so ni teori yang awak kena ingat. Okay, kat tepi tu dah tuliskan. Ya, saya. Maaf Helen, saya ingin tanya apakah situasi sebenar jika displacement tu di bawah x-axis? Okay, kalau displacement berada di bawah x-axis means that it just opposite direction actually. Oh, opposite direction. Nanti kita akan lihat dari segi opposite direction. Okay? Okay, thank you madam. Welcome. Alright. Okay. Okay, ni saya terangkan dari segi teori lah. Okay. Dari segi penerangan je kat bawah ni. Okay, kalau awak baca kotak ni, awak faham tak agak-agak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay.
Kenapa dia kata moving away, kenapa dia kata increasing speed, kenapa kata positive direction, ada yang tulis negative direction, ada yang pula V semakin bertambah, ada pula V yang semakin berkurang. So saya nak tanya, faham tak dari segi table ini? Okay. So tak apa, saya nak terangkan bahagian table ni lah. Mungkin hari ni sampai table ni saja. Okay, boleh saya terangkan? Boleh. Okay. So tapi sebelum nak terangkan kotak table ni, explanation ni, kena hadam dahulu dari segi teorinya yang ini. Ini 3 ni tadi. Alright? Okay, so saya harap semua orang dah dapat hadam lah. Graph S against T, maklumat dia yang ini. Okay, graph V against T ada 2 information yang boleh kita dapati. Alright? Okay, so now kita lihat kepada part 1. Okay, kita refer part 1. Okay, kat sini dia bagi tahu the object is moving away from its origin with an increasing speed. Okay, kenapa dia kata object is moving away from its origin with increasing speed? Okay, so saya nak highlight dulu perkataan moving away. Okay, so kalau kita lihat tadi graf ni dia bagi tahu motion of an object along a straight line. Okay, contohlah, okay, awak sekarang ni origin awak. Okay, duduk kat sini origin. Okay, ni origin lah. Okay, so sekarang dia kata kat sini the object is moving away from its origin. Okay, kalau kita lihat dekat sini, di sini kita ada positive direction. Okay, positive direction means that sama ada, okay, sebab along a straight line kan, along a straight line means that sama ada kita bergerak ke kanan ataupun kita bergerak ke kiri. Okay, so untuk part 1 ni, okay, lihat part 1 masing-masing, okay, lihat graph S against T dahulu. Okay, graph S against T dahulu, part 1. Okay, the object is moving away. Okay, ni origin lah. Okay, origin kan, kosong. So dia moving away from origin. Okay, in positive direction. Okay, maksudnya awak sedang bergerak ke kanan lah. Contohnya untuk yang ini, dia berlari. Okay, jalan-jalan berlari ke kanan. Okay, that's why dia kata kat situ moving away. Okay, moving away from its origin. Okay, next. Saya nak highlight kenapa dia sebut increasing speed. Okay, kenapa dia sebut increasing speed. Okay, saya perbesarkan ni. Okay, tengok pada graph S against T yang pertama. Okay, masing-masing boleh conteng masing-masing punya buku. Okay, part 1 graph S against T. Okay, saya nak tanya lagi sekali. Kalau kita diberi graph S against T, information yang kita dapat tadi apa? Info dia. Ada satu information dia, graph S against T. Velocity. Yes. Gradient Okay, velocity. which is gradient dia sama dengan velocity. Betul tak? Okay. So kalau lihat pada part 1 ni, cuba awak lukis gradient. Kan kalau nak lukis gradient kan, kita lukis triangle kan, betul? Kita lukis triangle macam ni, betul tak? Betul. Okay. Cuba kita lukis pada lekuk part 1 ni. Nampak tak dia punya gradient dia? Semakin apa ni gradient dia ni? Semakin apa? Bertambah. Bertambah. Yes. So gradient dia semakin bertambah. Okay, keturunan dia semakin bertambah kan? Gradient keturunan, betul tak? Am I right? Gradient keturunan. Betul. Yes, betul. So keturunan dia semakin bertambah. Okay, keturunan untuk graph S against T sama dengan apa? Velocity. So that's why lah dekat situ explanation tu dia bagi tahu the object is moving away from its origin with increasing speed. Kenapa increasing speed? Sebab velocity dia bertambah. Okay, gitulah. Nampak tak sekarang? Nampak. Okay, Faham. boleh faham Okay. So, okay, saya explain yang seterusnya. Yang ni. Positive direction tadi saya dah bagi tahu lah, which is dia bergerak to the right. Okay, ni velocity increasing. Okay, velocity increasing. Tadi saya dah explain lah velocity increasing sebab gradient kita bertambah. Means that velocity kita juga bertambah lah sebab gradient sama dengan velocity. Okay, kat sini dia bagi tahu A constant. Mana dia tahu A constant? Okay, so kita lihat graf yang kedua. Okay. So tadi daripada graph S against T, part 1 ni kita lihat part 1 saja dulu. Okay, semua orang kena refer graph part 1 masing-masing. Okay, daripada S pergi pada V, pergi pada A. Okay, so tadi kita dah dapat lihat
daripada graf S against T, kita lukis kecerunan, kita dapat velocity. So velocity dia semakin bertambah. So that's why lah bila kita lukis dekat sini, okay, kita lukis graf V against T kita untuk part 1, nampak tak nilai dia semakin bertambah? Okay, daripada 0, 5, 10, 15, 20 and so on. So velocity dia semakin bertambah. So ni kita just lukis dia punya graf lah. Okay, so daripada graf V lawan T, sekarang graf kita yang kedua adalah graf V against T Okay, graf V against T, saya nak tanya awak, gradient dia sama dengan apa? Acceleration. Acceleration, thank you. Kenapa pula saya tulis M ni ada vektor kat atas kan? Salah. Okay, gradient dia sama dengan acceleration. Okay, so cuba kita lukis gradient. Okay, sebab kita nak cari gradient kan kita lukis triangle. Okay, so kalau lihat dekat sini, gradient yang kita dapat ni, gradient dia adalah constant value. Okay, kalau kita lukis nampak tak lebih kurang ni kan? Dia punya gradient dia ni, kecerunan dia ni sama. Nampak tak sama? Nampak. Okay, that's why lah dia tulis kat situ A constant. Okay, kita dapat constant value. Gitu. Okay, ini part 1. Okay, boleh? Boleh. Okay, so maksudnya part 1 ni dia dah nampak. Means that perlu tak saya terangkan part 2, 3, 4, 5, 6 ni? Tak tanya dululah. Dah nampak kan step by step dia? Nampak Okay, tak apa. Kita try tengok yang kedua. Okay. So yang kedua, the object is moving away from its origin with a constant speed. So sama lah. Okay, dia still lagi bergerak ke kanan lah, to the right from origin. Okay, from origin, daripada kosong tadi kan, from origin. So kalau kita lihat dari segi gradient, okay, kalau kita lukis dari segi gradient ni constant. Okay, gradient constant. That's why kat situ dia bagi tahu object moving away with a constant speed. Gradient dia constant. Okay, so bila velocity constant, nampak tak awak lukis graf V ni, nilai yang sama je. Okay, constant value. Okay, V dia nilai yang samalah, seragam. Alright. And then satu lagi dia bagi tahu A sama dengan kosong. Okay, sebab apa dia bagi tahu A sama dengan kosong? Bila awak dapat graf V against T awak macam ni kan, constant value, ada tak gradient dekat sini ni? Part B ni, part yang kedua ada gradient tak? Ada. That's why lah A dia sama dengan kosong. Nampak tak? Okay, actually graf ni sangat seronok kalau kita faham. Tapi bila kita tak faham, kita akan rasa dia adalah satu benda yang sangat-sangat susah. Okay, so kalau nampak, tak ada masalah. Alright? Okay, so part yang ketiga. Okay, part yang ketiga. Okay, the object is moving away from its origin. So still lagi moving away from its origin, tapi kat sini dia decreasing speed. Okay, decreasing speed. Cuba lukis kecerunan. Okay, masing-masing boleh conteng lah kertas masing-masing. Okay, cuba lukis kecerunan dia. Okay, nampak kecerunan dia semakin apa ni? Menurun. Semakin berkurang kan? Kecerunan landai orang kata. Saya lupa lah landai ke curam ke apa ke. Tak apalah, awak abaikan lah landai curam semua tu So kita nampak kecerunan dia semakin berkurang. Okay, graph S against T, kecerunan sama dengan velocity. Okay, that's why dekat situ dia bagi tahu decreasing speed. Alright. And then dekat kotak satu lagi dia sebut positive direction, velocity berkurang, A constant. So yang tu saya rasa tak ada masalah lah. Okay, velocity berkurang. So nampak tak part ketiga ni, velocity kita semakin berkurang ni. Okay. Saya tunjuklah ni daripada nilai 20, okay, 15, 10, 8, 7 bla bla bla. So velocity semakin berkurang. Alright. So kat sini kita boleh calculate acceleration, kita dapat value. Right. Okay, so itu should be tak ada masalah. Okay. Okay, so sekarang saya nak highlight tentang yang opposite direction. Sebab tadi kawan awak tanya kan. Okay, kalau displacement dia tu negative axis kan. Okay, so this one lah yang keempat ni. Okay, the object is moving towards its origin with an increasing speed. Okay, so kita lihat part yang keempat.
Okay. So part yang keempat ni nampak tak? Daripada sini tadi origin, mana origin kosong lah. Okay. Menjauhi origin. Tapi bila dia sampai sini dah, dia nak patah balik kembali kepada origin. Okay, that's why kat sini dia bagi tahu the object is moving toward its origin with increasing speed. Okay, contoh tadi kan awak berlari ke kanan, bergerak lari-lari ke kanan. Okay, so sekarang dah bergerak ke kanan tadi, kita nak patah balik. Kita nak patah balik kepada origin awak. Okay, patah balik kepada origin. So kita move in opposite direction. Okay, tadi awak dah sampai sini kan. Lepas tu nak patah balik ke origin, so kita move in opposite direction. Okay, so that's why lah part yang keempat. Okay, dekat sini dia bagi tahu ni negative direction. Okay, moving toward its origin with increasing speed in negative direction lah. Okay, maksudnya velocity kat sini bertambah. Okay, ayat ni kat sini dia nak bagi tahu tentang velocity increasing but in opposite direction. So kita tahulah velocity is a vector quantity. Okay, so velocity nilai dia tu semakin bertambah, magnitude dia semakin bertambah. Okay, so kita ada magnitude. Okay, increasing, so magnitude lah. Tapi opposite direction nak cerita tentang direction. So terbukti lah velocity is a vector quantity. Alright. Okay, so kita boleh lihat daripada graf lah kenapa dia kata bertambah tu. Okay, so kalau tak percaya, kita lukis gradient. Alright. Okay, cuba lihat gradient part 4 ni. Okay, graf S against T. Okay, gradient dia. Gradient dia semakin apa ni? Semakin bertambah. Bertambah, yes. So gradient semakin bertambah, that's why kat situ dia bagi tahu increasing speed. Okay, tapi in opposite direction kan, nampak tak? Dia di bawah kan, negative x-axis kan. So dia opposite direction saja. Okay, contoh tadi kita dah bergerak ke kanan, so sekarang kita nak lari-lari bergerak ke kiri. Kenapa nak gerak ke kiri? Sebab ada orang kejar kat sana. Gitulah. Ataupun awak nampak something kat sana kan, awak pun larilah ke kiri. That's why lah velocity semakin bertambah sebab takut kan, makin laju lah awak lari. Alright. Example-nya lah. Okay. Okay. So samalah yang ni, nombor 5 and nombor 6. Okay, so nombor 6 ni kalau kita lihat ada stationary Dia stationary lah. Maksudnya displacement dia tu objek ni tak ada bergerak mana pun, duduk kat situ. Okay, stationary. So bila kata stationary means that tiada hal laju lah, B kosong, A pun kosong. Alright, macam tu lah. Okay, so saya harap awak fahamlah penerangan untuk part ini. Boleh? Boleh. Boleh clear Kita tahu Boleh. information dia. Boleh, Kena madam. tengok satu-satu ni. Apa dia? Clear? Lama Clear. lah. Apa dia nak tanya apa? Any question? Tak apa, kejap lagi kita tengok example. Example mungkin lagi nampak kot kan? Okay, cuma kat sini saya nak highlight Alright, saya nak highlight satu benda sebab kat sini dia tak highlight ni. Okay, kalau velocity kita semakin bertambah. Okay, velocity increasing means that object is accelerate. Okay, object is accelerate. Tolong tambah Kalau velocity increasing means that object is accelerate. Kalau velocity semakin berkurang means that object is decelerate. Okay, tak apa. Kalau kejap lagi kita akan buat example lah nak bagi nampak lagi clear. Alright, ni just tambahan. Velocity bertambah, object accelerate. Velocity berkurang, object is decelerate. Okay, tak kisahlah dia in the opposite direction ataupun in positive direction. Sama juga. Accelerate and decelerate. Okay? Okay, tambah dekat nota awak. Velocity increase, object is accelerate. Velocity decrease, object is decelerate. Okay, tak apa. Kejap lagi kita buat latihan. Kita nak bagi nampak lagi dengan lebih jelas. Okay, boleh kita proceed? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. Okay, ini example lah. Okay, example yang pertama, dia bagi equation lah. Ni dari segi definition yang kita belajar tadi. Okay, dia bagi equation X sama dengan 1.5 T squared tambah 0.3 T cubic. Kira T cube lah. Okay, soalan pertama, determine the average speed. Okay, so that's why saya kata awak kena tahu dari segi definition
dan equation average speed, equation dia macam mana. Okay, so average speed equation dia adalah V average adalah sama dengan S final tolak S initial bahagi T final tolak T initial. Alright. So kita kena cari displacement initial dengan displacement final dahulu. Okay. So kereta ni bergerak time interval dia, initial dia adalah 0, final dia adalah 6 saat. Okay, so awak kena masukkan dalam equation. Okay, 1.5 T squared tambah 0.3 T cube. Okay, kalau time sama dengan 0, ini initial, dapat berapa? 0 lah sebab tak ada 0 kan. Okay, kalau final, kita gantikan. Okay, kita gantikan masa kita ni dengan 6 saat. Okay, tekan kalkulator awak akan dapat 118.9 meter. Okay, so kita substitute in this equation and then kita dapatlah jawapan 19.8 meter per second. Okay, that's why lah first kali kita belajar tentang definition and kita lihat equation. Okay, sebab kita nak calculate based kepada equation and definition je lah actually. Okay, sebab equation tu datang daripada definition. Gitu. Alright, so boleh salin lah untuk soalan yang pertama. Okay. Dah salin dah semua ke sambil-sambil salin? Sudah? Dah salin dah? Dah. Dah, madam. Dah, okay. Boleh kita proceed kepada soalan B? Boleh. Boleh, okay. So untuk soalan B, dia tanya instantaneous velocity. So tadi kita lihat equation instantaneous velocity. Okay, dari segi definition. So V instantaneous sama dengan dx per dt. Okay. So dari segi equation, V instantaneous sama dengan dx per dt. So dia dah bagi dah x berapa ke atas. Nampak tak x ni? 1.5 T squared tambah 0.3 T cube. Okay, maksudnya nak solve soalan ini, awak kena buat apa ni? Matematik ni, proses apa ni? Ingat tak matematik? Differentiate. Yes, maksudnya kena differentiate pula. Okay. So V instantaneous sama dengan dx per dt. Okay, so dx per dt salin balik d per dt. So differentiate x. So x equation kita adalah 1.5 T squared tambah dengan 0.3 0.3 T T apa tadi? T cube. Okay, T cube. Okay. Alright. Okay, so macam mana nak differentiate? Ingat tak matematik ni? Macam mana nak differentiate? Power minus 1. Ya, kita bawa kan ni darab ke depan. So 2 darab 1.5 dapat 3. Okay, and then this one 2 minus 1. So dapat 3T. Okay, 0.3 T cube. 3 darab dengan 0.3 so dapat 0.9. 3 tolak 1 so dapat 2. Okay, so kita dapat equation yang baru 3T tambah 0.9 T squared after kita dah differentiate. Alright, lepas kita dah differentiate baru kita gantikan. Okay, kita gantikan sebab dia nak pada waktu itu, pada time sama dengan 5 saat. So gantikan time ni dengan 5 second. And then tekan calculator, dapatlah value 37.5 meter per second. Okay. Boleh? Tengah salin. Boleh. Tengah salin je. Alright. Okay, so dah hampir pukul 4 kan? Okay, untuk example yang kedua dengan example yang ketiga, okay, saya akan explain dalam video lah. Alright, nanti saya akan explain dalam video, saya rakam dahulu and then saya akan post dalam group. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Alright.
Boleh kan? Okay, so ambil dahulu. Okay, ambil dahulu kan. Okay, next one. Tolong salin equation je dahulu. Nanti saya terangkan kemudian. Okay, ambil equation. Equation yang pertama pada subtopik kemudian 2.2. Ambil equation. Ni page berapa ni tadi ni? Okay, next. Okay, lepas soalan tu. Okay, ambil equation. 4 equation ni. Equation untuk linear motion. Okay, V sama dengan U tambah AT. S sama dengan half U plus B times T. Okay, S sama dengan UT plus half AT squared and V squared sama dengan U squared plus 2AS. Okay, ambil equation 4 ni. Okay, sebab saya takut nanti awak dah masuk masuk tutorial minggu depan. Okay, so just apply. Okay, dalam tutorial nanti akan lecturer tutorial akan bagi soalan lah untuk kita applykan 4 equation. So ambil dulu equation ni. Alright. So ni just cara je lah kat kuliah, kita just belajar cara macam mana equation ini diterbitkan sahaja. Okay, tapi untuk application dia semasa dalam tutorial. Alright. Okay, dah salin equation dah? Dah, madam. Semua orang dah salin? Dah. Sudah. Okay, semua dah salin kan? Sekejap ya. Okay. Semua dah salin, saya stop dahulu sharing. Sebentar Okay. Sekejap ya. Alright. So, nanti yang lain tu saya akan explain dalam video. Okay, so sekarang saya just nak test awak test soalan mudah untuk chapter 1 chapter 1. Okay, should be boleh jawab. Okay, so sekarang mana tadi saya punya ni. Okay, saya ambil masa sikit lah. Alright, saya screen. Continue. Okay, so saya hantar link ini kepada kita punya message lah. Okay. Alright, so awak boleh join. Okay, join untuk masuk ke quiz ini. Okay, tekan start kat situ. Nanti boleh masukkan. Okay, masukkan nama dengan praktikum nampaknya semua orang ada ramai dah yang masuk. Okay, berapa orang yang dah masuk. Okay, boleh tengok link yang saya bagi. Alright. Okay, dah ada berapa student yang dah masuk. Okay, good. Okay, kalau tak nak guna link tu boleh masukkan kat sini lah. Tapi boleh tekan dekat Google Meet tu lah. Okay. So sekarang saya nak start ni. Semua dah ready Okay, boleh jawab soalan. Alright, so sekarang kita ada kita nak lihat siapa orang yang tertinggi dapat markah ni Okay, kita tunggu dulu. Okay, Yiwi, Cik Amma. Okay, kita lihat siapa yang dapat buat correct. Okay, correct answer. Okay, so kita lihat Amma di tangga yang teratas sekarang. Okay, Amma ni praktikal mana Amma ni? Okay, kita ada Ilya, Tan Yi dengan Yiwi berkongsi mata nampaknya. Haikal dan Puan pun berkongsi mata nampaknya. Okay, teruskan lagi. Okay, Amma, Tan Yi Shan, Yiwi berkongsi mata. Nampaknya Ammar mendahului. Siapa Ammar ni? Nak kena berkenalan ni Ammar ni. Ammar ni praktikal mana Ammar? Ricardo Milos. Siapa pula Ricardo Milos ni? Ni nama sebenar bukan nama sebenar ni F1 P3 ni. Saya tak bukan praktikal saya ni.
Yiwi nampaknya menjuarai bersama dengan Tan Yishan. Okay, teruskan. Angeline. Okay, gitu je lah. So soalan-soalan yang saya bagi ni kan, soalan-soalan yang saya bagi ni actually itulah soalan-soalan yang mungkin dia akan ditanya untuk ujian penilaian sumatif. Itulah. Kuat sangat suara Alright, semua orang okay Tak apa, awak boleh buat lah after this. Okay. Nanti baru saya endkan lah. Okay, so nampaknya yang menjuarai adalah berkongsi mata Izzah F1 T2 dengan Tan Yishan F1 T2. Okay, yang ni adalah orang-orang yang mendahului lah. Okay. Tak apa, nanti setiap habis topik kita akan buat macam ni, kita lihatlah siapa yang dapat markah tertinggi Okay, nanti saya simpan lah yang ni. Alright. So itu je kot untuk hari ini. Semua orang okay? Boleh? Boleh madam. Okay, so soalan-soalan tu mungkin akan keluar untuk ujian penilaian sumatif macam tu lah soalan dia. Objektif yang macam itu. Sangat simple, sangat mudah. Alright? Itu contoh-contoh soalan dia macam tu lah. Okay, so that's all. Nanti untuk video seterusnya nanti saya akan share dalam kita punya group Telegram lah. Okay, and then link untuk recording ini pun nanti saya akan bagi jugalah dalam kita punya Telegram. In case tadi ada yang saya teradmit lambat kan, tak termasuk awal kan, tak approve awak kan, saya dia minta maaf ya. Alright, so that's all untuk hari ini. Any question boleh tanya dalam Telegram kita punya group. Boleh 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 madam. semua? Madam. Boleh madam. Okay, so dah tak ada soalan kan nak tanya kan? Semua excellent Tak ada? Okay, tak ada. Good. Okay, so tak ada. Itu sajalah untuk hari ni. Alright? Okay, terima kasih semua. Thank you. Jangan lupa. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, Thank you, madam. baik. Thank you madam. Thank you madam. Welcome. Thank you madam. Welcome.